Ustaz, berapa orang tak ramai sini? Pelajar nak duduk belakang, boleh nampak kan? Kita nak. Pelajar perempuan. Okay, memang duduk sana, duduk sana. Dia tak nak, dia nak masuk ke tak? Pelajar nak duduk sana. Dia, tahu dia tengok, dia nampak ke kalau duduk sana? Ha? Boleh nampak? Ha? Kalau nampak kita tarik sana lagi. Tarik sana lagi. Boleh nampak? Alhamdulillah, yang saya muliakan Ustazah, anak-anak yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni kita akan belajar sikit, bincang sikit pasal apa? Ilmu falak. Mungkin di antara kita ada ibu bapa sini. Ibu bapa tak ada, semua ustazah. Ustazah, ibu bapa tak ada. Tak ada. Oh, ibu bapa. Jadi mungkin di antara kita mungkin tak kenal ilmu falak. Ada yang background ilmu falak sini. Ni semua pelajar, belakang pelajar, ustaz. Pelajar. Jadi kat sini kan, mungkin ada yang tak biasa dengan ilmu falak. Kalau saya tanya ilmu falak, mungkin tak ada ustaz macam mana? Ada background. Mungkin yang kita faham ilmu falak ni adalah kaji bintang. Sebenarnya ilmu falak ni nak tak nak, dia tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Kalau kita tak belajar ilmu falak dari secara seterusnya, yang sebenarnya, maka kita punya ibadat kita kurang sempurna atau mungkin tak sempurna terus. Macam berat sangat. Sebenarnya gini ya, tengok hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, hadis dalil rukun Islam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyanul Islam ala khamsin. Islam ni terbina dengan rukun. Ini adalah dalil rukun Islam. Ini adalah dalil rukun Islam. Bunyanul Islam ala khamsin. Syahadatin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wal haji wa saum Ramadan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lebih kurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bagi tahu ini dalil wajib rukun Islam. Sesungguhnya Islam itu terbina dengan 5 rukun. Rukun Islam tahu kan? 5 rukun. Apa dia? Syahadat, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, zakat. 4, di sini sebut haji dulu baru puasa, 5. Jadi 4 ni, 2, 3, 4, 5 ni semua adalah terlibat dengan ilmu falak. Syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ialah kita menghadap kiblat masuk waktu. Masuk waktu menghadap kiblat. Kalau kiblat kita tak tahu kan? Jadi kita tak sah sembahyang ataupun tak masuk waktu, tak sah sembahyang. Sebab dia syarat sah. Kan? Jadi ini sebenarnya dah ada dalam fiqh. Jadi nak tak nak memang kita kena belajar. Cuma disebut dalam fiqh tu ustaz. Jadi dalam fiqh dia tak sebut bahawa itu ilmu falak. Tetapi itulah ilmu falak sebenarnya. Jadi dalam kehidupan kita nak tak nak kita tak boleh lari daripada ilmu falak. Ilmu falak ataupun bahasa sains dipanggil ilmu apa? Astronomi. Kemudian zakatnya cukup haul. Kemudian yang 4 disebut haji dulu. Haji apa dia? Haji kan? Nak pergi haji, nak rukun haji apa dia? Salah satu rukun haji ialah wukuf di Arafah. 9 Zulhijjah. Nak tahu 9 Zulhijjah kena ada 1 Zulhijjah. Kena tengok anak bulan. Ini ilmu falak. Rukun. Kemudian yang kelima rukun Islam yang kelima apa ni? Puasa. Nak kena puasa kena tahu 1 Ramadan. Hari Syak tak boleh. Hari Syak tak haram berpuasa kan. Jadi nak tak nak dalam kehidupan kita memang kita tak boleh lari daripada ilmu falak. Cuma kita telah diselamatkan di dalam fiqh, itulah ilmu falak. Jadi biasa kalau cerita pasal ilmu falak kita akan apa? Kita akan apa? Tahu bulan bintangnya kan? Boleh? Anak-anak ni kalau saya bagi kertas suruh tulis bintang dan bulan. Bulan dan bintang. Akan tulis macam ni betul? Bintang sabit, bulan sabit, bintang tajam-tajam, betul? Betul tak? Bintang tajam ke? Bintang tajam ke? Bintang macam ni kan? Betul? Tengok ni bintang. Ada tulis macam ni. Ada tulis macam ni bintang bulan. Ada tulis macam ni bintang bulan. Bintang dan bulan. Bintang bulan. Bulan bintang.
Ada tulis macam ni. Tapi jangan tulis macam ni. Ini kalau macam ni dia masalah. Kita bulan ni ada ayah dia. Bulan ni ada ayah dia siapa? Bintang itu bulan bintang kan. Kita tengok anak bulan. Bapak dia siapa? Bapak ni bapak jetang. Jangan tulis macam ni ya. Bulan tak bulan. Jadi kita tengok dalam surah Tabarakallazi. Surah Tabarakallazi ya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Inna suratul fil Quran salasuna ayah syafaat li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratul Tabarakallazi biyadil mulk. Boleh? Hafal kan surah ni kan? Juz 29. Juz 29 muka surat apa? 2 5. Macam mana kita nak tahu rukuk, nak tahu juz? Nak tahu awal surah juz. Tahu tak awal surah juz macam nak buat? Boleh ingat? Kena ingat ke? Boleh ingat semua? Juz 2 3 boleh ingat? Senang ya. Saya nak bergerak tapi saya kena pegang mic. Mic ni tak boleh bergerak. Okey, macam mana nak tahu juz Nak tahu permulaan surah. Permulaan muka surat juz. Juz 1 muka surat berapa? Juz 2, 3, 4, 10 dan 15 macam mana? Formula dia senang je. Setiap juz yang kita nak cari, setiap juz yang kita tarik tolak 1. Tolak 1 Boleh ingat? Tolak 1 dulu. Apa-apa juz kita tolak 1 dulu. Kemudian kali 2. Kemudian masuk nombor 2 ujung ni. Juz 11. 11 tolak 1 berapa? 10. 10 kali 2 20. Masuk nombor 2. Jangan campur ujung dia. Jadi 202. Boleh ingat? Ni nama siapa tadi? Nama siapa? Ya? Izul. Izul. Juz 4. Boleh ingat? Juz 4 muka surat apa? 4 tolak 1? 3. 3 kali 2? 6. Masuk nombor 2 ujung dia. 62. Masuk nombor 2. Juz 9. 9 tolak 1? 8 kali 2? 16. Masuk ujung dia 2. 162. Senang Boleh ingat? Senang Boleh ingat? Lain kali nanti kalau nak tanya juz muka surat berapa, jangan saya. Tabarakallazi juz 29. 29 tolak 1? 28. 28 kali 2? 56. 562. Boleh ingat? Tolak 1 kali 2 masuk ujung nombor 2. Jangan campur jadi itu ada di antara apa yang ada kehebatan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ni ilmu. Cuba buka muka surat Al-Quran, muka surat 150. 150. Muka surat 150. Muka surat 150. Tak dapat? Muka surat 150. Kemudian tengok ayat 160. Ayat 100. 160 tolak dengan 150 berapa? Berapa? 10. Bagus. Kan? Jadi apa tu? Baca ayat tu. Apa dalam ayat tu? Manja abil hasanatu falahu asyru amsalihah. Allah Subhanahu wa taala cerita pasal 10. 160 tolak dengan 150 10. Allah Subhanahu cerita pasal 10. Manja abil hasanatu falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka Allah gandakan 10 kali ganda. Boleh Kemudian ini saja. Ini mukadimah. Kemudian kita tengok surah. Surah muka surat 43. Bukan 43 ayat 259. 259. Ayat apa? 259. 43 ya? 259 ada? Kan? Ada Okey, 2 campur 5 2 campur 5 apa? 2 ayat 259. 2 campur 5 apa? 7 campur 9
259 kan? 2 campur 5 apa? 7. 7 campur 9? 16. Ingat berapa? 16. Ingat berapa? Berapa? 16. Okey. Okey, kemudian muka surat 295. 295. Ayat 1 ayat 19. 295. Okey, 2 campur 9 berapa? 11. 11 campur 5 berapa? 16. Sama tak? Sama Sama. Okey, kita sekarang buka muka surat 439. 439. Muka surat 439. 439. Ayat 113. 4 campur 3 apa? 4 campur 7. 7 campur 9 berapa? 16. Sama tak? Jadi 3 surah tu. Surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi, surah Al-Mu'minun. Jawapannya sama 16. Apa ada dalam tu? Apa dalam tu? Soalan ialah sama dia. Kam labistum, kam labistum, kam labistum. Soalan dia sama 3, lebih kurang. Jawapan dia sama. Yauman au ba'da yaumin. Yauman au ba'da yaumin. Satu hari atau setengah hari. Cerita dia sama je. Cerita dia sama. Kan? 16 semua kan? 16 tu cerita dia sama dia. Cerita sama. Cerita pasal apa? Pasal pertanyaan. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi Khidir. Ada hadis kata Nabi Khidir, berapa lama kan labista? Berapa lama kamu tidur? Berapa lama dia tidur? 100 tahun. 1 tahun kan? Betul? 1 tahun lah. Bila bangun, keledai dia dah jadi bangkai lah. Tapi makanan dia, buah-buah dia semua cantik lagi. Itu dia sebab dia kata, berapa lama kamu tidur? 1 hari kot, setengah hari kot, 1 hari kot. Padahal dia tidur berapa lama? Berapa? 36,500 hari. Kan? Kemudian kita tengok Ashabul Kahfi. Sama tak? Dia tanya, bila dia bangun, dia tanya sama dia, kam labistum? Berapa lama kamu tidur? Berapa lama kamu tinggal kat sini? Maka kawan dia kata, yauman au ba'da yamin. Sama jawapan dia. Yauman au ba'da yamin. Berapa lama dia tidur? 300 tahun. Berapa hari? Sebab dia tanya yauman au ba'da yamin. 1 hari atau setengah hari. Berapa lama dia tidur? Ustaz siapa kat belakang Ustaz? Ustaz apa? Ustaz nama Ustaz apa? Ya? Ustaz Amri ya. Cuba Ustaz buka kalkulator. Cikgu belakang. Cikgu bukan? Cikgu? Parent ya, bukan cikgu. Cikgu juga alhamdulillah. Cuba buka kalkulator. Buka kalkulator, kita nak kira. Nak tengok kehebatan Al-Quran. Bila kita belajar falak kita. Buka kalkulator. Siapa ada kalkulator boleh buka kalkulator. Ustaz Amrin buka kalkulator ya. Kalkulator okey. Okey, dalam surah Al-Kahfi mereka tanya sama antara mereka lah, kam labistum, berapa lama kamu tinggal? Patutnya berapa lama kami tinggal kan? Ini dia term Al-Quran, kita tak boleh apa komen lah. Ada hikmah dia, ada dia masalah dia. Jadi dia kata kam labistum, berapa lama kamu tidur? Kamu tinggal Dia kata apa? Yauman au ba'da yamin. 1 hari atau setengah hari. Paling lama pun 1 hari. Pernah kira tak berapa lama dia tidur? Ya? Bagus. Pernah kira ya? 109,500 hari dia tidur. Tapi dia kata yauman au ba'da yamin. 1 hari atau setengah hari. Jadi ini adalah berkaitan dengan ayat 25 surah Al-Kahfi. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sini wadadu tis'ah. Mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan tambah 9. 300 tahun adalah tahun miladi. Dulu dipanggil tahun hijri. Tahun Masihi. Sekarang dipanggil tahun miladi. Jangan guna Masihi lagi ya. Guna miladi. Milad ini merujuk kepada kelahiran Nabi Isa AS. Milad, kelahiran. Jadi 300 tahun adalah tahun miladi. Dulunya Masihi. 309 adalah hijri. Allah tak kata 309 tapi 300 tambah 9. 300 tambah 9. Ini adalah konverter ataupun pertukaran tahun miladi dengan hijri yang Allah SWT cerita 1400 tahun dulu di dalam Al-Quran. Macam mana kita nak kira?
Yang tak ada kalkulator kena tengok je lah. Tengok lah. 300 ini mukadimah dulu lah. Jadi 309 lah. Macam nak dapat 300 miladi 309 ni. Macam nak dapatkan dia? Ialah kita kali 300 kali 365. 300 kali 365. Aja, ya dah, tak ada, tak buat handphone lah. Ada? Buka kalkulator. 300 kali dengan 365. 365 ni 1 tahun miladi. Dapat apa? Dapat? Tadi dapat ada 109. 109,500 hari dia tidur. Dapat? Dia tidur. Okey, kemudian bagi dengan 354. 1 tahun Hijri. 354. Bagi dengan 354. Ni tak dapat adik ya. Tak apalah, nanti tak payah. Ini saja mukadimah tu. Dapat apa ustaz? Ini Allah panggil wala wisu fi kahfihim salasa mi'atin sini wadatu tiha. Mereka tidur dalam gua mereka 300 dan tambah 9. 300 miladi, 300 tahun Hijri. 300 tahun miladi, 300 tahun 309 Hijri. 100 tahun tambah 3. 100 tahun miladi, 103 tahun Hijrah. 200 tahun miladi, 206 Hijrah. 300 tahun miladi, 309 Hijrah. Boleh? Kemudian tolak dengan 309. Kita nak dapat poin saja. Tolakkan 309. Dapat poin saja. Nak dapatkan permulaan saja. Boleh dapat saja. Tolak dengan 309. Kita nak dapat perpuluhan saja. Dapat poin lah. Poin tu kali dengan 354. Kali dengan 354. Dapat apa? 114. 114 ni apa? Pernah dengar tak 114 apa? 114. Bilangan surah, bagus. Bilangan surah di dalam Al-Quran. Dapat? Kemudian campur dengan 6. Campur dengan 6. Okey, cikgu tolak dengan tarikh lahir cikgu. Kalau tahu lahir 87 tolak 87. Kalau tahu 67 tolak 67. Tolak. 102. Itu apa? Itu apa tu? Ayah? Umur tuan-tuan. Tolak dengan tarikh lahir, tolak dengan tolak dengan tahun kelahiran kita, dapat umur kita. Itu umur kita dalam miladi. Nak dapat Hijri kali dengan 103. 1.03. Dapatlah kita punya umur dalam Hijri. Boleh kali dengan 1.03. 1.03. Umur kita tadi kita akan dapat dari Hijri. Ini penting tak ni? Penting tak agaknya? Sebentar tu sebab ada satu soalan. Dalam Radio IKIM ada soalan. Ustaz, saya nak tanya. Saya nak bayar fidyah datuk saya dah meninggal 100 tahun. Berapa kali bayar ustaz? Berapa nak bayar ni? Ustaz pun jawab senang saja. 100 tahun kita tolak umur balik dia 15. 100 tolak 15 85. Kali dengan 85. Tak, kena kali dengan 1.03. Cuba kali 85 1.03. 85 kali dengan 1.03. 1.03. 85 kali dengan 1.03. 87. Jadi dia kena bayar 87 bukan 85. Jadi yang kawan tadi dia bayar fidyah lepas dah datuk dia, tapi dia hutang 2. Siapa tanggung? Siapa yang tak belajar falak. Jadi penting ya. Itu lebih kurangnya lah wallahu alam. Jadi itu saya mukadimah. Jadi kita tengok balik kepada surah Tabarakalladzi. Kan? Boleh? Ingat tadi macam nak cari muka surat juz. Ingat Tabarakalladzi. Jadi Tabarakalladzi apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah SWT bagi kita apa? Tengok balik kepada hadis tadi kan, Rasulullah SAW bagi tahu kan, di dalam Al-Quran ada satu surah mengandungi 30 ayat akan memberi syafaat kepada pembacanya. Surah apa dia? Tabarakallazi biyadihi mulk. Kalau boleh, adik-adik alhamdulillah hafal lah. Kalau boleh sebelum tidur jangan lupa baca surah Tabarakallazi dengan alif lam mim sajadah. Akan beri syafaat. Apa dalam dia? Allazi khalaqa 7 samawatin tibaqa. Dialah menjadikan langit 7 tingkat-tingkat. Allazi khalaqa 7 samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan nampak satu barang kekurangan, ketidakseimbangan dalam Al-Quran. Kemudian Allah perintahkan lagi, tengok lagi. Nescaya kamu akan rasa kecewa. Tak ada pun sebarang ketidakseimbangan dalam kurniaan, dalam kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Walaqad zayyana sama'ad dunya." Allah Subhanahu Wa Taala hiasi langit yang dekat dengan apa? Bimasabih. Tengok bimasabih, dikata apa kat situ? Bimasabih ditanya, tengok terjemahannya apa? Kata bimasabih. Ustazah, ada terjemahan ni tak? Surah Tabarakallazi. Muka surat juz 29 tolak 1 56 kali 2 56 tambah 2 562. Juz tolak 1 29 tolak 1 29 58 29 tolak 1 28 kali 2 58 562. Masuk nombor 2. Apa dia kata? Tengok. Maksud dia apa? Bimasabih apa? Bintang. Dia kata bintang. Sebenarnya bukan bintang. Sebenarnya sini dia adalah tahi bintang ataupun meteor. Rujuman lisyayatin, untuk merujum syaitan. Bintang tadilah. Boleh ya? Saya ada slide ni tapi slide ni tak sempurna sebab saya lewat. Kalau tidak saya kena ambil gambar. Dia cantik sikit ya. Tapi tak apa, tengok Kita nak tengok betapa kerdilnya alam ni je. Betul ya? Dadat Talibin Salatiyah Berana Selangor 15 HM. Nampak tak 15 HM ni? HM. Pernah dengar apa dia HM? Pernah dengar tak HM? Sebab apa HM? Sebab hari matahari. Sebab ini adalah hari adalah menggunakan matahari, yang ini gunakan bulan. Jadi patutnya hari matahari, yang ini barulah hari bulan. Barulah kita belajar falak ada perbezaan. Kalau tidak sama ikut orang tulis pun kita tulis aja. Sebab apa? Sebab apa hari bulan sedangkan kita pakai matahari? Tak tahu orang tulis. Jadi kita bila baca falak kita ada beza. Kalau tidak hari bulan, hari matahari pun hari bulan juga. Inilah hari bulan patutnya. Hari matahari. Tapi buat masa ni jangan tulis dulu lah. Tulis action. 15 21. Kemudian macam nak tukar ni? Kalau kita nak saya tanya ni kan, hari ni tarikh berapa, tarikh miladi boleh ingat. Tapi bila tarikh hijri kebanyakan kita tak ingat. Saya tanya sekolah agama, pelajar agama, sekolah menengah pun dia tak ingat. Yang kita ingat apa? 1 Syawal. 1 Syawal satu orang pun yang tak ingat. Berapa bulan hijri ni? Saya tak ingat. Itu masalah kalau dia 1 Syawal. 1 Syawal semua ingat. Macam ni nak ingat kan? Senang je. Sepanjang bulan Februari tambah dengan 6. Sepanjang bulan Februari tambah dengan 6. Hari ini berapa bulan ini?
15 tambah 6 apa? 21. Sudah Jumaat akhir. Senang. Tak ada masalah. Tak ada masalah yang kita kata tak ingat. Saya Hijri ni kurang sikit. Hijri ni kurang sikit. Sepanjang bulan Februari tambah dengan 6. Kan? 20 Februari. Berapa? Tambah 6. 20 Februari tambah 6. 26. Senang. Boleh? Silakan tuan je. Sampai pukul apa ni, Ustaz? 10.30. Kalau 10.30 saya tak berhenti dehem ataupun matikan sui boleh. Tengok, saya nak tengok betapa kerdil insan. Nak tengok betapa kerdilnya kita. Kerdil, betapa kerdil. Betapa kerdilnya insan. Kita tengok. Ini saya tengok bagi alam dulu lah. Sebab apa? Ini adalah di antara ayat Quran yang banyak pasal alam, pasal langit di dalam Al-Quran. Barulah kita nanti akan belajar yang falak tentang ilmu yang lain-lain. Ini yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah lagi. Ini hadis yang saya baca tadi. Ini tengok. Tengok dia ada 2 surah. 3 surah atau 2 surah lebih kurang. Kan kita tengok dalam surah Al-Kahfi dengan surah Al-Luqman lebih kurang sama. Kan? Kalaulah dunia ni, kalaulah langit, kalaulah lautan, 7 lautan dijadikan dakwat untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tambah lagi 7 lautan. Nescaya habis tak tertulis. Kita yakin dengan Al-Quran ni, tetapi ya ke? Kan? Tengok air dalam kolah kan. Pernah pergi empangan ni tak? Sebenarnya tak nak pergi. Tak pernah lalu. Punya air banyak kan? Kalau jadikan dawat ni, ya ke? 7 lautan Pernah tengok lautan tak? Lautan ya ke? Kita yakin. Kena yakin beriman. Tahu tak tahu tu pula, tapi kena beriman dengan ayat tu. Tetapi ya ke? Ya. Tengok nanti kita akan nampak macam mana. Satu lagi hadis. Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebesar sayap nyamuk, Allah tak akan bagi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ya ke dunia tak ada nilai kan? Nampak KLCC kan, macam-macam kan. Itu baru KL, belum pergi New York, boleh pergi London lagi. Ya ke? Kita tengok nanti ada tak nilai dia? Bawa lagi. Kita tengok hadis. Sebelum tu kita tengok hadis. Dalam Muttaqah Hadis, kalau siapa baca dalam Muttaqah Hadis karangan Maulana Yusuf, dia akan bagi tahu kan. Kita tengok Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam syurga ada satu pokok yang jika seseorang menunggang kuda lah, menunggang dalam selama 100 tahun tidak dapat melepasi teduhannya. Bacalah jika kamu mahu apa dia? Wa zullim mamdud. Hadis Bukhari. Satu pokok besar dia di dalam syurga. Berapa besar pokok tu? Tengok. Seekor kuda berkelajuan 75 km sejam. 1 jam 75 km. Satu hari 1800 km. 1 tahun 657,000 km. 100 tahun 65,700,000 km punya besar pokok tadi. Kan? Punya besar. Besar punya pokok tu ke surga besar mana kita nanti tengok macam mana cukup besarnya surga. Kan? Besar pokok ni kan. 665 juta ni. Cikgu bagi dengan ni. Cikgu kat kita ambil bagi dia, cikgu. 65 juta, 65,700,000 kali dengan 40,000. Bumi ni 40,000 je. Kita akan dapat berapa kali besar pokok ni dengan bumi. Bumi 40,000. 65,700,000 bagi dengan 40,000. Bagi dengan 40,000. Besar pokok tadi 1,600. 65,700 bagi 40,000. 1,600. 1,600 kali lebih besar daripada bumi punya pokok tu. Bumi pun kita tak habis pergi ya. Jadi ya ke betul ke? Ya ke betul ya? Nanti kita tengok. Betul tak? Ya betul. Ke surga besar. Besar begitu sekali ya. Pokok pun dah besar. Surga lagi besar. Ini sepatutnya saya buat sini tapi tak sempat saya datang. Biasa kalau saya ceramah-ceramah saya akan datang awal saya akan ambil gambar. Saya akan start daripada kosong dari sini, kita akan naik atas sampai ke hujung alam.
Tapi saya tak sempat, saya gunakan slide lain boleh ya. Ini anggaplah kita kat sini ya. Kita di sini, dalam sini ya. Kan? Ini bukan gambar sebenar. Kita di sini. 0 meter. Nanti Pak Haji akan naik atas lagi ya. Naik atas sampai ke yang kita tak boleh pergi. Macam mana Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ini 0 meter. Ini kalau apa? Kalau lebih kurang 15 meter. 5 meter. Ini tak ada gambar ni, saya dah buang dah. Saya dah buang, tengok. Ini kalaulah kita naik bangunan KLCC tu, menara kembar Petronas tu, kita tengok kita punya madrasah besar tu lebih kurang 443 meter. Lebih kurang itu. Kita nampak kecil aje. Kemudian kita naik atas lagi sikit. Ini kalau kita naik ISS. Apa dia ISS? International Space Station. Ini yang Datuk Sheikh Muzaffar, angkasawan yang pertama. Yang naik dia. Kita akan nampak Kuala Lumpur macam tu lah. Kecil ya? Boleh kecil tak? Kita tengok, betul tak dunia ni tak ada ni? Betul tak dunia kecil? Ini bau sebahagian Kuala Lumpur kan? Sebahagian Lembah Kelang. Kat mana Beranang? Kat mana kampung ni panggil kampung apa ni? Bukit Kepong. Bukit Kepong, lepas tu kat mana madrasah kita? Madrasah tu kat mana kita? Tengok. Kita naik atas lagi sikit. Naik atas sikit lagi. Ini adalah itu silap ini untuk Malaysia. Ini kalau saya tulis kita di sini je. Itu Malaysia. Naik atas lagi sikit. Ini adalah betul dunia. Naik atas sikit lagi. Ini adalah peta dunia. Nampak tu saya tulis kita di sini je. Naik atas inilah al-ard. Bulat lah. Ada pendapat mengatakan bumi ni lepeh. Jadi siapa nak lepeh boleh bincang dengan saya lepas ni. Bumi mana lepeh. Memang dalam Quran kata wal ardi qabla ba'daha dahaha. Tapi kena pandailah tafsir tu. Ini ada 2 jenis planet. 2 jenis planet Dia ada kumpulan. Satu kumpulan kecil, satu kumpulan besar. Kalau kumpulan kecil kita besar. Ini bumi. Kita tengok, saya tulis di sini, kita di sini. Kan? Boleh nampak mana? Mana tak Izul? Tengok Izul mana? Boleh nampak tak? Kecil kita. Saya tulis. Pak Haji tulis kat sini aja. Kita di sini. Jadi untuk planet kecil kita besar. Planet ni, ini panggil Venus ataupun Zuhrah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti maghrib aja sampai maghrib, tengok lepas isyak tu, tengok ada warna terang saja di sebelah barat. Itulah Venus yang kita tengok sekarang kalau nak pergi sekarang ni. Tapi sekarang kadang-kadang cuaca gelap, cuaca mendung. Nanti petang kan? Nanti petang atau 2-3 hari dalam bulan ni, tengok sebelah barat, nampak terang tu, kan terang. Itu adalah planet Venus. Pada jarak berapa? 58 juta kilometer. 58 juta kilometer. Kita boleh tengok. Kemudian Subuh tengok sebelah timur. Sebelah timur adalah planet dipanggil Mushtari ataupun planet Jupiter dengan jarak 775 juta kilometer. Ini boleh tengok dengan mata ini adalah ini ada kumpulan besar. Bila kumpulan besar, planet besar kita jadi kecil. Nampak bumi? Saya tulis kita di sini je. Nampak? Tengok kalau 7 lautan, tambah lagi 7 lautan, bawah mana? Tak sampai ni. 7 dengan 7 ni tak sampai ni. Kita tengok deretan dia. Ini deretan planet. Tengok muka surat Surah Yusuf. Buka surah Yusuf, muka surat 4. Surah Yusuf ayat 4. Berhenti. Kena berhenti. Kelas habis sampai 10.15. Lepas tu 19 buka soalan. Soalan ke pertanyaan? Pertanyaan ke soalan? Bertanya soalan lain ya? Cikgu, bertanya dengan soalan sama tak? Soalan dengan bertanya sama tak? Nanti kita buka Al-Quran tengok betul sama tak sama. Okey, ini ya. Okey, surah Yusuf ayat 4. Allah Subhanahu berkata apa?
Isqala Yusuf ya abati inni ra'aitu ahla asyara wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Baca ayat ni. Macam mana? Isqala Yusuf ya abati inni ra'aitu ahla asyara wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Baca mana ni? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahndaku, wahai ayahndaku, sesungguhnya saya nampak 11 bintang, matahari dan bulan sujud padaku. Kan? Tengok anak Nabi Yakub berapa orang anak Nabi Yakub? 12. Tengok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tapi dalam Quran kata 11. Sebab apa? Orang ambil gambar kan? Orang ambil gambar kan? Orang gambar ada 12, tapi bila kita bilang ada 11. Sebab apa? Seorang yang ambil gambar. Nabi Yusuf nampak 11 lah. Nabi Yusuf nampak? Jadi ihda asyar nampak 11 bintang, bukan bintang Kalau itu cerman semua bintang, bukan bintang. Sebenarnya Kawakib adalah planet. Wallahu alam. Planet. Kalau bintang nujum. Hai nujum, ahli nujum negara kan. Pak belalang, nujum pak belalang. Nujum tu ahli bintang lah. Okay, nampak Kemudian kita tengok dia saiz yang sebenar. Nampak tu bumi. Kalaulah 7 lautan, tambah 7 lautan lagi. Nampak je? 7 lautan besar mana? 7 kali 7 14. 7 lautan tambah 7 14 lautan. Besar mana? Tak sama dengan ni. Macam mana? Bukan. Kalau 7 tambah lagi 7. Mana 14 dan 7. Tengok nampak 7 lautan ni tengok. Tak sama dengan ni. Barulah kita yakin bahawa betul lah ayat Quran. Macam nak tulis ni? Ni apa ni panggil sun. Sun matahari orang putih dengan orang putih dia tulis lain cakap lain kan. Betul tak? Kalau pergi Amerika esok, pergi London kan, give me one burger. Tahu one? One burger. Tulis one tapi sebut one. Dia sebut tulisan one sebut one, pening kepala. Jadi bahasa Arab masuk. Sun Tengok, ini adalah matahari. Matahari Ini adalah bumi. Boleh masuk dalam matahari sebanyak 1.2 juta bumi. Masuk dalam matahari. Berapa? 1.2 juta bumi boleh masuk dalam matahari. Tengoklah macam mana. Kalau lah dunia ada nilai tak? Jadi kalau kita tunjuk pada Fir'aun ni, Namrud ni, jadi kelakar tu. Macam mana lah kecil macam ni nak jadi Tuhan. Ana Rabbul A'la. Ya Allah. Macam mana nak jadi Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan ini bumi, dia dalam bumi. Kan? Macam mana boleh jadi Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam? Kelakar. Macam mana boleh? Macam mana boleh jadi? Ini pun tak layak. Jadi kan mana? Ini lagi tak layak. 1.2 juta bumi boleh masuk dalam matahari. Besar tak ni? Besar tak matahari? Besar tak? Tak. Matahari dipanggil bintang kerdil. Matahari dipanggil bintang kerdil. Tengok ni atas sikit. Naik sangat. Itu adalah matahari. Mana matahari? Tu sun. Matahari. Tak? Nampak ni? Kat sini bumi dah tak ada dah. Saya tulis saja kat sini. Saya di sini. Mana nilai? Mana ada nilai dunia? Kalau kana ad-dunya, kalaulah dunia ni ada nilai sebesar sayap nyamuk, nescaya Allah tak akan bagi minum kepada orang kafir. Mana ada nilai? Nampak tak ni? Kat mana? Dunia mana? Kucnai. Tak ada. Tak nilai. Tak hilang dah. Ini yang matahari. Besar tak bintang ni? Besar tak? Besar? Tak besar. Kita naik atas lagi Kita naik atas lagi. Ini ada bintang ni. Actress. Sini matahari dah tak ada. Tak boleh tengok dah. Saya nak tulis letak pun tak boleh dah. Kat mana? 7 lautan. Kalaulah 7 lautan. Tambah lagi 7 lautan. Barulah kita nak yakin. Barulah kita yakin. Betul lah Allah kata semua. Dulu kita yakin beriman saja. Sekarang kita yakin dengan ilmu. Tadi iman dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Yakin dengan benar. Tapi sekarang kita yakin dengan ilmu. Betul lah. Kalau mana tengok. Jangankan kampung apa? Bukit Kepong kan? Beranang pun tak nampak dah. Kuala Lumpur tu mana? Malaysia pun tak nampak. Bumi pun tak nampak. Matahari pun tak nampak. Kucnai. Tak ada. Jadi nampak besar tak bintang ni? Kita naik atas lagi. Ini adalah bintang yang di antara bintang yang terbesar di dalam kita punya Milky Way ataupun galaksi Bima Sakti. Dia kan. Tengok ni tak nampak matahari, besar kan baru nampak.
Ini adalah bintang yang terbesar di galaksi kita, galaksi. Galaksi ini adalah dipanggil kampung bintang. Dipanggil kampung lah, contoh kampung lah. Dalam kampung ni ada berapa rumah? Banyak rumah kan? Begitu lebih kurangnya. Dalam galaksi ada juta-juta bintang. Tengok nampak ni? Ni kecil je. Ini dipanggil Bima Sakti, kita punya galaksi. Tahu galaksi? Galaksi ni kampung bintang lah. Kan? Dalam kampung sana. Nampak? Tengok tak? A ke B. Berapa jarak dia? 100,000 tahun cahaya. Tak pakai kilometer dah. Kilometer tak main dah. Berapa kerajuan cahaya? 300,000 kilometer per saat. Berapa laju? Kita tengok kelajuan manusia. Manusia paling laju siapa? Usain Bolt. Usain Bolt? Salah. Maksudnya yang paling laju ialah sahabat, nama dia Salamah bin Aqwa. Dia boleh kerja kuda yang paling pantas. Kuda 75 km per jam, tapi dia boleh potong lagi. Usain Bolt baru 45 km per jam. Okey, kuda. Kemudian itu manusia. Syaitan berapa laju syaitan? Syaitan berapa laju dia? Manusia, syaitan. Manusia, syaitan, malaikat. Syaitan berapa laju dia? Kita tengok hadis. Hadis Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan idza sami'a nada bis salah zahaba